Salam sejahtera. Sekarang cikgu akan bincangkan soalan praktis SPM 7, bab 7. Okey, kertas 1, soalan 1. Raja di bawah menunjukkan sebuah graf jarak masa. Berdasarkan raja tersebut, apakah yang diwakili oleh kecerunan OM? Jadi sebelum ni kamu dah belajar berkaitan dengan kecerunan yang melibatkan graf jarak masa. Kecerunan garis lurus mewakili laju. Jadi jawapannya B. Untuk soalan 2, tentukan persamaan yang mewakili graf laju masa di bawah. Dengan keadaan A ialah laju dalam meter sesaat dan T ialah masa dalam saat. Jadi kamu imbas balik kepada rumus untuk perhitungan garis lurus, persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Jadi sekarang paksi mencancang gantikan sebagai A, di mana mewakili laju, dan untuk X iaitu paksi ufuk diwakilkan dengan masa iaitu T. So menjadi A sama dengan MT tambah C. Jadi berdasarkan rumus kecerunan, M sama dengan 40 tolak 0 bahagi dengan sifar tolak 8. Jadi dapatlah negatif 5. So persamaan dia akan menjadi A sama dengan negatif 5T tambah C, dan C merupakan pintasan pada paksi mencancang iaitu pintasan Y. Jadi bacaannya 40. So jawapannya ialah B. Untuk soalan 3, raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan sebuah motosikal. Jumlah jarak yang dilalui oleh motosikal itu ialah, tolong buat pembetulan, iaitu 330 meter, bukannya kilometer. Okey, jadi sekarang kita perhatikan jarak yang berkaitkan dengan graf laju masa merujuk kepada luas di bawah graf. Jadi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dua trapezium. So gunakan rumus luas trapezium, 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari, iaitu K tambah dengan 10, lepas tu darab dengan 10. Tambahkan dengan luas trapezium yang kedua, iaitu 1/2 darab dengan 10 tambah dengan 30 darab dengan 18 tolak 10, iaitu 8. Maka kedua-dua hasil tambah bahagian ini akan dapat 330. Jadi kamu selesaikan dan akan dapati K nilainya 24. Untuk bahagian soalan 4, raja di bawah menunjukkan sebuah graf laju masa. Hitung pecutan dalam meter sesaat bagi 12 saat yang pertama. So untuk 12 saat yang pertama, maksudnya rujuk kepada peringkat garis yang pertama ini. Jadi untuk perhitungannya kita ambil rumus perhitungan untuk pecutan, iaitu kecerunan garis lurus. So dapatlah 18 tolak sifar bagi dengan 12 tolak sifar. Jadi jawapannya 1.5. Sekarang kita tengok soal kertas 2. Raja di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan David dari Seremban ke Muar. Jadi melalui Rembau. Untuk bahagian A, diberi laju perjalanan dari Rembau ke Muar ialah 2.5 km per minit. Cari nilai T. Jadi kita rujuk kepada perjalanan Rembau ke Muar. Perjalanan dari Rembau ke Muar, lajunya telah diberi 2.5. Jadi untuk perhitungan laju berdasarkan graf jarak masa, kita perlu dapatkan kecerunan. So rujuk kepada titik akhir dan titik awal. So, jadi ambil 90 tolak dengan 30. Okey, bahagi dengan T tolak 45. Maka akan dapat 2.5. Jadi seterusnya kita ringkaskan, maka dapatlah jawapannya 69. Untuk bahagian B, berapakah masa yang diambil dalam minit untuk sampai ke Muar dari Rembau? Jadi kamu perhatikan sepatutnya dari Rembau ke Muar. Okey, dari Rembau ke Muar kamu akan perhatikan masanya iaitu 45 ke T. Jadi kita perlu ambil T tolak dengan 45, di mana T ialah 69 tolak 45. Maka dapatlah 24 minit. Untuk C, hitung purata laju dalam kilometer sejam bagi keseluruhan perjalanan. Jadi untuk perhitungan purata laju, kita perlu ketahui jumlah jarak yang dilalui. Jadi sekarang kita perhatikan jumlah jarak yang dilalui ialah
90 km. Bahagi dengan masanya iaitu T 69 minit tadi. Jadi ambil 90 km bahagi dengan 69 perlu bahagi dengan 60 sebab kita nak tukar unit kepada jam. Jadi dapatlah 78.26. Soalan 2, raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah bas dan sebuah kereta yang bergerak dari A ke B. Graf garis lurus OP mewakili pergerakan bas itu dan graf QRS mewakili pergerakan kereta. Kedua-dua kenderaan itu memulakan perjalanan mereka pada masa yang sama dan melalui laluan yang sama. Untuk bahagian A, kereta itu bergerak dengan laju seragam 60 km sejam dalam suatu tempoh tertentu. Nyatakan nilai V. So, kamu rujuk kepada graf laju masa, bagaimana yang diwakilkan laju seragam, iaitu peringkat QR. Peringkat ini. Laju tetapnya ialah V bersamaan dengan 60. Jadi, jawapannya V sama dengan 60. Untuk B pula, diberi kedua-dua kenderaan itu bertolak dari A pada jam 08.00 dan sampai di B pada masa yang sama. Nyatakan masa dalam sistem 24 jam kenderaan itu sampai di B. Jadi sebelum kita dapatkan masa dia, kita perlu ketahui dulu untuk kedua-dua kenderaan sebab mereka melalui jalan yang sama dan bertolak dari tempat A sampai ke B. Maksudnya destinasi mereka adalah sama. Jadi jarak yang dilalui sepatutnya juga sama. So kita perlu rujuk kepada jarak dilalui oleh bas sama dengan jarak yang dilalui oleh kereta. Jadi untuk hitungkan jarak berdasarkan graf laju masa, kita perlu carikan luas di bawah graf. Jadi untuk bahagian bas ni, bentuk luas yang terbentuk adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi ambillah rumusnya 1/2 darab dengan tinggi darab tapak tinggi 100 tapaknya T. Bersamaan dengan untuk peringkat bagi kereta pula, luas yang di bawah grafnya adalah bentuk trapezium. Jadi gunakan rumus luas trapezium iaitu 1/2 darab dengan 1.6 tambah dengan T. Lepas tu darab dengan V iaitu bersamaan dengan 60. Jadi seterusnya ringkaskan, maka dapatlah 50T sama dengan 30, 1 darab dengan 1.6 tambah T. Jadi ringkaskan, jadi dapatlah T-nya sama dengan 2.4 jam. So sekarang kita nak tuliskan waktu itu dalam sistem 24 jam. Jadi tukarkan bahagian minit kepada jam kepada minit, iaitu 0.4 darab dengan 60 minit. Maka dapatlah 2 jam 24 minit. Jadi masa sampai di B ialah 088 tambah dengan 0224, maka dapatlah 1024. C. Hitung jarak dalam kilometer antara A dengan B. Jadi untuk perhitungan jarak antara A dengan B, maksudnya kamu kena carilah luas di bawah graf. So untuk peringkat ini boleh rujuk sama ada luas yang dilalui oleh peringkat bas ataupun kereta. Bergantunglah. Kedua-duanya akan dapat jawapan yang sama. Jadi carikan luas. Contoh penyelesaian yang digunakan adalah rujuk kepada segitiga. So, ambil 1/2 darab dengan 100 darab dengan T tadi iaitu 2.4. Maka dapatlah 120 km. Sekarang kita perhatikan soalan pada sudut kebat. Raja di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan kereta Encik Hassan dalam tempoh 1 jam. Diberi kereta Encik Hassan memerlukan 1 liter petrol untuk bergerak sejauh 16 km pada laju 80 km sejam. 1.25 liter petrol telah digunakan apabila kereta Encik Hasim bergerak pada laju seragam. Untuk bahagian A, hitungkan nilai T. Jadi sebelum kita dapatkan nilai T, kita perlu tahu dulu berkaitan dengan jarak yang dilalui pada laju seragam 80 km ini. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan pada 80 km sejam telah diberitahu dia akan memerlukan 1 liter petrol untuk bergerak sejauh 16 km.
Okey. Dan kalau kamu perhatikan, untuk hitungkan jarak yang lalui dengan laju seragam, kita ambil 1.5 liter sebab dia telah diberitahu 1.5 liter telah digunakan untuk bahagian sini, bahagian dari 0.2 ke T jam. Okey. Baik, jadi jarak yang lalui ialah sama dengan 1.5 darab dengan 16 km. Maka dapatlah 24 km. Jadi sekarang rujuk balik kepada graf laju lawan masa ini. Untuk perhitungan luas di bawah graf iaitu jarak, kita perlu ambillah bentuk sini, iaitu segi 4 tepat. Jadi ambil panjang darab dengan lebar, iaitu 80 darab dengan T tolak 0.2, dapatlah 24. Maka T tolak 0.2 sama dengan 0.3, jadi T sama dengan 0.5. Untuk bahagian B pula, kadar perubahan laju dalam kilometer sejam per minit. Jarak itu dalam tempoh 0.2 jam yang pertama. Jadi untuk perhitungan kadar perubahan laju, kita rujuk kepada perhitungan kejerunan. Ataupun kita ambil perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi perubahan laju ini kita perlu rujuk kepada tempoh masanya, iaitu pada 0.2 jam yang pertama, iaitu peringkat yang sini. Okey. Jadi kita ambil perubahan lajunya iaitu 80 km sejam bahagi dengan 0.2 jam. Tapi dalam soalan yang dia nak minit. So kamu darab dengan 60 supaya tukar kepada unit minit. Maka dapatlah jawapannya 6.67 km sejam per minit. Okey, jadi ini pembetulan dia. Jadi dapatlah selesaikan bahagian B.